Hai semua, Assalamualaikum. Kali ni Cik Noh nak masak hidangan dari Timur Tengah iaitu nasi mendi ayam, resepi special untuk bulan Ramadan. Cik Noh mulakan resepi dengan cara untuk membuat rempah mendi secara homemade. Guna bahan-bahan yang biasa ada di dapur je dan kita akan dapat hasilkan rempah yang tak kurang hebatnya. Kemudian Cik Noh akan tunjuk dengan terperinci cara untuk buat stok rebusan ayam yang kita akan guna untuk sediakan nasi yang lembut dan tak mudah patah, dan juga hidangan sampingan iaitu sup. Ditambah lagi dengan cara-cara penyediaan salad yang segar untuk seimbangkan rasa nasi Arab dengan cita rasa tempatan. Ayam pula, Cik Noh pilih cara penyediaan yang paling praktikal untuk kita masak di rumah. Hasilnya nanti, ayam mendi yang lembut, juicy dan penuh berperisa. Memang menambah-nambah. Okey, mula-mula sekali kita sediakan rempah secara homemade. Bahan-bahan ni memang semua dah ada dekat dapur Cik Noh. Jadi memang mudahlah. Masuk semua bahan dalam kuali iaitu biji ketumbar, jintan putih, lada hitam, bunga cengkeh, buah pelaga, kayu manis, daun bay ataupun daun salam kering, sama je kedua-dua ni. Wangi daun ni bila kita guna untuk masak. Panaskan kuali dan sangai sampai naik bau. Bila gabungan aroma semua rempah tu naik, memang sangat harumlah bau dia. Kalau tak ada rempah biji, boleh aja guna yang serbuk dan sangai juga macam ni. Anggaran masa dalam 5 hingga 7 minit macam tu. Bila dah selesai, pindah ke dalam bekas sementara kita kisar semua bahan ni. Cik Noh tak biarkan dalam pan yang panas tu sebab takut ada rempah yang hangus nanti. Masukkan dalam pengisar kering. Dan kisar halus, tapi jangan terlalu halus macam serbuk rempah tu. Cik Noh kisar biar ada tekstur yang kasar-kasar sikit je lagi. Okey, rempah nasi Arab mendi dah siap. Beras, ni beras basmati extra long. Kalau masak nasi Arab, eloknya guna beras basmati yang panjang, barulah menarik hasil ni nanti. Beras ni Cik Noh sukat 4 cawan. Cawan besar mana pun tak apa Kena ingat betul-betul berapa cawan sebab nanti kita nak sukat air. Rendam dulu beras dengan air biar sampai lembut. Kalau nak masak guna pressure cooker, mungkin tak perlu rendam lagi. Ada sesiapa yang tahu cara masak guna pressure cooker? Bolehlah share. Ketepikan beras dulu. Next, kita buat stok rebusan ayam. Step ni sangat penting sebab dari sini kita akan guna stok rebusan ayam yang digunakan untuk sup dan juga untuk masak nasi nanti. Potong bawang besar ataupun bawang Holland, iris nipis, tak kisah sangatlah cara potongan sebab kita nak rebus je nanti. Ayam, Cik Noh guna 1 ekor yang dipotong 2. Kalau boleh jangan guna ayam yang besar sangat. Restoran Arab biasa guna ayam yang saiz kecil je. Isi lebih lembut dan sesuailah untuk masak yang macam ni. Kalau nak potong 4 pun boleh ayam ni. Dalam periuk, panaskan minyak masak sikit, anggaran 2 hingga 3 sudu besar. Masukkan daun bay dan kayu manis, lada hitam dan tumis sekali dengan hirisan bawang Holland tadi.
Tumis sampai bawang tu lembut dan kemudian masukkan air. Air ni kena lebihkan ya, sebab kita nak guna untuk masak nasi dan buat sup nanti. Tadi Cik Noh suka 4 cawan beras. Jadi 1 cawan beras sama dengan 1,5 cawan air. Semuanya 6 cawan air untuk nasi. Kita lebihkan lagi ya, 3 hingga 4 cawan untuk sup. Jadi jumlah air yang Cik Noh masukkan adalah semuanya 10 cawan. Macam tu nak bajet air ya. Tambah 1 cube ayam untuk lebih perisa. Kalau tak suka tak payah letak ya. Kemudian masukkan ayam. Masukkan rempah mendi homemade yang kita buat tadi dan rebus selama lebih kurang 20 hingga 30 minit. Api sederhana. Pastikan jangan sampai ayam tu terlalu lembut dan hancur. Bila dah masak, boleh angkat ayam. Sebenarnya ada cara lain untuk masak ayam ni. Boleh dipanggang terus atas nasi dan masukkan dalam oven. Tapi ni adalah cara yang lebih mudah bagi Cik Nom dan mudah juga untuk sesiapa yang tak ada oven yang besar. Ayam yang dah masak lembut ni, Cik Nom akan sapu dengan bahan-bahan untuk perapan, untuk naikkan seri ayam gitu. Minyak zaitun, boleh juga kalau guna minyak biasa ataupun butter cair. Serbuk smoked paprika, yang ni untuk rasa dan juga warna. Kalau tak ada, ganti serbuk cili pun boleh. Sedikit pewarna kuning, kalau ada saffron boleh guna saffron Jus lemon dan rempah mendi. Kacau sekata. Sapu pada permukaan ayam sebab ayam ni ada kulit lagi, nanti bila bakar akan jadi crispy. Memang sedaplah nanti. Biarkan ayam marinate dulu. Sekarang kita sediakan bahan untuk tumis nasi dan juga bahan untuk sup. Bawang putih, iris nipis. Kalau nak masuk sebiji-sebiji pun boleh aja. Cili hijau, memang sedap kalau letak cili hijau ni dalam nasi. Potong kasar. Tambah juga cili padi tu untuk kalau sesiapa yang suka pedas. Bawang besar, potong dadu. Last sekali daun ketumbar. Ni daun ketumbar ya, jenis yang besar-besar daun dia. Bukan daun sup, nampak agak sama. Potong halus. Daun ni Cik Nom potong halus dan asingkan. Bahagian yang ada batang asingkan untuk dikisar untuk sos nanti. Okey, bahan tumis dan bahan sup dah siap sedia. Sebelum masak nasi, Cik Noh nak masak sup dulu. Senang aja. Ni Cik Noh dah keluarkan air rebusan untuk masak nasi. Tinggal baki untuk sup je. Panaskan balik baki stok rebusan ayam. Masukkan garam secukup rasa. Serbuk kunyit. Serbuk lada hitam. Serbuk lada sulah kalau ada. Sup ni kena ada rasa lada hitam yang agak kuatnya, baru sedap. Last sekali, irisan daun ketumbar. Masak sampai mendidih dan dah kira siap lah sup kita. Untuk salad, timun 1 biji. Potong dadu, nak mudah potong memanjang dulu. Dan biasanya Cik Nom akan potong untuk keluarkan biji tengah ni sebab takut berair sangat nanti. Potong dadu agak-agak lah ya. Tomato 1 biji besar. Biasa untuk salad Cik Nom akan guna tomato yang tak berapa masak, jadi taklah lembik sangat bila kita gaul nanti. Potong dadu agak-agak juga saiznya. Kalau tomato yang kecil boleh guna 2 biji ya.
Kalau nak buang bahagian biji pun boleh. Next, bawang Holland, setengah biji cukup. Potong dadu. Simpan semua bahan ni dekat peti sejuk dulu. Ok, next, yang ni kita potong bahan-bahan untuk sos. Sos ni sebenarnya macam sambal belacan pun ada, ataupun macam Mexican salsa tu. Bawang putih potong kasar, tomato 1 biji potong kasar, cili padi. Kalau orang Melayu nak makan nasi Arab, mesti nak kena buat sos ni pedas-pedas kan? Lemon 1 biji. Perah siap-siap ambil jus, dan kita akan guna jus lemon ni untuk macam-macam hidangan nanti. Sebab ada cili besar yang merah, Cik Nur tambah juga 1 biji. Ni optional ya. Untuk buat sos harah, masukkan semua bahan-bahan ni ke dalam blender ataupun food processor. Daun ketumbar, yang bahagian banyak batang ketumbar tu tadi. Tak perlu masuk air, kisar je terus. Kisar sampai dapat tekstur yang tak terlalu halus. Yang ni boleh adjust ikut cita rasa sendiri ya. Nak halus ke, nak kasar-kasar ke. Tuang masuk dalam bekas. Tekstur lebih kurang macam ni. Sekarang boleh perasakan dengan jus lemon, garam dan gula. Rasa dulu ya, boleh tambah apa yang kurang. Okey, sos untuk makan dengan nasi Mendy dah siap. Okey, nak cerita pasal ketumbar untuk nasi Arab ni kan. Daun ketumbar ni memang bahan yang sangat penting lah sebagai herbal fresh dalam salad, dalam sos dan juga dalam sup. Bau dia tu memang menaikkan rasa nasi Arab. Jadi kalau sesiapa yang tak suka daun ketumbar, mungkin boleh ganti daun sup kot. Mungkin lah. Untuk salad pula, senang aja. Keluarkan bahan-bahan potong tadi. Masukkan garam. Gula, serbuk lada hitam, jus lemon. Nampak tak? Senang kan? Kita dah perah jus lemon ni awal-awal. Dan last sekali, daun ketumbar. Boleh adjust lah ya, garam dan gula semua tu. Okey, salad dah siap. Step yang paling penting, jom masak nasi. Panaskan periuk, masukkan minyak sapi. Kalau nak campur dengan minyak masak yang biasa sikit pun boleh. Tumis bawang Holland sampai lembut, sampai layu. Kemudian masukkan bawang putih. Cik Nur masuk lambat sikit sebab bawang putih ni cepat masak. Cili hijau dan cili padi hijau. Masukkan rempah Mendy homemade yang kita buat tadi. Anggaran dalam 1 hingga 1,5 sudu besar macam tu. Stok rebusan ayam. Untuk 4 cawan beras, 6 cawan stok rebusan ayam. Kismis, Cik Nur suka guna kismis yang hitam kalau untuk masak nasi yang macam ni. Beras basmati yang dah direndam dan basuh bersih dan tos kering. Garam secukup rasa. Untuk nak bagi masak elok je, Cik Nur tutup dengan aluminium foil. Lebih kemas dan wap tak mudah terkeluar. Boleh juga kalau nak balut dengan kain.
Biarkan nasi masak, api perlahan je. Sementara tunggu nasi kita masak, boleh grill ayam. Setting oven Cik Neng guna yang api atas sahaja untuk nak bagi ada kesan burn pada kulit ayam. Garing sikit jadinya nanti. Dan warna pun nampak menarik. Anggaran 15 minit, suhu 180°C hingga 200°C macam tu. Okey, ayam dah siap bakar. Nasi Arab Mandy pun dah siap masak. Petua untuk nasi tak mudah hancur. Jangan kacau lebih-lebih sangat ya masa mula masak supaya tak mudah patah. Kita biar dia rehat sekejap. Cik Nom titik sikit dengan pewarna kuning telur untuk nampak menarik. Secara tradisinya tak guna pewarna tapi guna saffron. Sebab Cik Nom tak ada saffron, gunalah pewarna je. Siapa nak guna saffron, boleh ya. Nasi yang dah masak ni kita letak ayam panggang ataupun ayam bakar tadi atasnya. Kriteria nasi Mandy memang perlu ada rasa smoky, rasa daripada asap tu. Kalau tradisinya dimasak guna dapur arang, tapi sebab kita masak cara macam ni, kita kena hasilkan asap arang tu sendiri. Guna bekas tahan panas macam ni. Tuang minyak masak sikit dalam tu. Dan letakkan arang yang dah jadi bara. Cik Nom panaskan arang guna dapur gas dia tadi. Tutup rapat supaya nasi dan ayam tu terkena asap dan serap bau dia. Barulah sedap. Okey, lepas 10 minit tutup dengan asap tu, boleh buka. Baunya Masya Allah. Memang macam kat restoran Arab. Sungguh tak tipu. Nasi tu pula memang lembut dan tak mudah patah. Ayam pun sangat lembut dan moist. Bolehlah dihidangkan dengan salad, dengan sos dan juga sup kosong. Jangan lupa juga cili hijau dan hirisan lemon untuk lebih menarik. Okey, sekian dari Cik Nom untuk resepi special kali ini. Kita jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!